Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'd. Selamat menduduki rumah masing-masing sempena dengan arahan PKP menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan amalan kita ini, perbuatan kita ini dapat memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang memangsakan mangsa mereka di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita selamat dan dunia hari ini akan selamat secepat mungkin daripada wabak ini. Tuan-tuan yang dihormati lagi dikasihi, kita lihat suasana panik di peringkat awal sangat ketara. Khususnya bagi mereka yang beragama, apabila berlakunya sampai peringkat kesan wabak ini, sehinggalah terpaksa umat Islam khususnya terpaksa menutupkan masjid mereka. Dan kerajaan Mekah Saudi terpaksa menutup pemberian visa ataupun kebenaran visa memasuki ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah, dan kemungkinan saban hari akan berlaku sekatan untuk melakukan haji. Maka menambahkan lagi panik umat Islam sampai peringkat Masjidil Haram Mekah pun tidak boleh ditawaf untuk melakukan umrah dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dihormati, asasnya saya nak sebut dan berkongsi dengan tuan-tuan, kita kena rasional dan kena melihat isu ini sebagai satu daripada fenomena ujian yang pernah berlaku dan sedang berlaku kepada dunia ini. Wabak-wabak ini dalam sejarah Islam lah. Sebelum Islam ada sejarahnya juga, tapi kita ambil sejarah selepas Islam. Yang dimaksudkan selepas Islam ini ialah selepas kebangkitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1500 tahun yang lampau. Peristiwa yang berlaku, pertama peristiwa yang berlaku pada tahun 17 Hijrah, iaitu khalifah yang kedua, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, berlakunya wabak Ta'un Amwas di Syam yang mengorbankan tempoh hampir setahun. Wabak ini melanda, mengorbankan 25,000 para sahabat. Sebahagian besar mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana semasa berhadapan dengan wabak ini, kebijaksanaan Sayyidina Umar Al-Khattab berbincang sehinggalah ada di sana Abdul Rahman bin Auf menakalkan baginda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, sekiranya kamu menimpa wabak, kamu tidak boleh pergi ke tempat lain, dan sekiranya kamu berada di tempat di mana berlakunya wabak itu, jangan kamu keluar pada tempat itu. Maka pandangan ini diambil, dan pandangan inilah menjadi asas kuarantin dalam sejarah Islam. Bahkan yang menarik yang tidak diketahui oleh umum apa yang berlaku di zaman Khalifah Umar Al-Khattab ialah apabila berlakunya Gubernur sendiri wafat, Sayyidina Umar di Madinah, dan pusat pentadbiran di Syam, dan wabak ini bermula di satu tempat yang bernama Amwas di Palestin, yang berapa kilometer daripada Masjidil Aqsa Palestin, yang dikenali sebagai Ta'un Amwas. Gubernur yang mewakili Khalifah Umar Al-Khattab silih berganti. Muaz bin Jabal meninggal kerana ta'un ini. Kemudian Hasanah Syarhabil bin Hasanah Al-Kindi meninggal. Kemudian Yazid bin Sufyan meninggal, dan banyak kibarus sahabat-sahabat yang masyhur telah meninggal, menyebabkan berlaku silih berganti. Gubernur yang mewakili Sayyidina Umar di Syam ialah Amr bin al-As. Amr bin al-As, Allah Ta'ala memberi fathun, pembukaan, kecerdikan kepada beliau, membuat satu polisi. Setelah lama wabak ini melanda dan mengorbankan banyak jiwa, Amr bin al-As membuat satu polisi. Pertama, dia membuat live, kalau kita satu speech umum, ucapan umum kepada rakyat di Syam. Dia kata, aku melihat wabak inilah seperti api yang sedang berjangkit. Maka hari ini diputuskan kerajaan Syam, pimpinan Amr bin al-As memutuskan satu polisi memutuskan rangkaian wabak ini. Yang pertama, sepertilah kayu-kayu yang sedang berjangkit menjadikan api ini mara, maka kayu ini mesti dipotong. Sahabat yang mendengar tidak faham apa yang dimaksudkan oleh Amr bin al-As. Amr bin al-As membuat keputusan, setiap rumah dipindahkan, dan berada dalam rumah sekitar 5 orang. Dan khemah-khemah baru dibuat. Dan sebahagian besar orang yang berada Syam memindah tempat mereka di atas bukit-bukit. Dan Amr bin al-As meminta supaya dijarakkan sosial antara satu sama lain. Maka Alhamdulillah, dengan polisi yang dibuat oleh Amr bin al-As ini, menyebabkan wabak ini berakhir dengan begitu. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memuji
langkah bijaksana Amr bin As yang dapat menyelesaikan konflik ini. Saya nak simpulkan, ini satu peristiwa yang pertama bagaimana kepimpinan Islam menyelesaikan isu yang berlaku melalui kaedah quarantine dan memutuskan rangkaian. Jadi tak pelik apa yang berlaku. Perkara yang kedua saya nak sentuh, dalam sejarah wabak dunia ni banyak. Sehinggalah tahun ini banyak sejarah H1N1, sejarah Spanish flu yang memakan masa yang begitu banyak, melebihi 1 juta manusia. Jadi apa yang berlaku hari ini bukanlah satu benda yang luar biasa, walaupun benda yang berat, benda yang penat dan mengerikan, tetapi kita jangan panik. Kalaulah setiap kita memberi kerjasama, mengambil langkah-langkah klinikal dan langkah-langkah yang sepatutnya sebagaimana yang disaran oleh kerajaan melalui Kementerian Kesihatan, insya-Allah saya rasa di samping setiap kita ini bergantung pada Allah, berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan wabak ini tidak terus menerus, dia akan berakhir insya-Allah. Kalau kita lihat unjuran sejarah, saya nak ringkaskan di sini. Manusia panik kerana isu penutupan masjid, dan saya yakin setiap kita, orang yang suka beribadat dan mesra masjid, kita rasa sedih kita tidak dapat bersolat jemaah di masjid. Tuan-tuan, sejarah penutupan masjid dan sejarah Masjidil Haram Makkah terbantut daripada dikerjakan tawaf dan umrah di dalamnya kerap kali berlaku. Dan daripada cerita ini kita lihat minal malhuth, Arab kata, dapat kita lihat banyak dakwaan-dakwaan yang kadang-kadang lahir daripada kejahilan sebenarnya, tidak membaca sejarah dan tidak melihat dan memahami tanda-tanda kiamat yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam isu penutupan masjid sebagai contoh, ada di kalangan kita kata masjid ini ditutup bermakna kiamat akan berlaku, matahari akan lahir, akan memancar di sebelah barat, dan ada yang menyebut dengan tutup masjid ini menyebabkan Dajjal akan keluar, dan ada yang menyebut Imam Mahdi, bila Imam Mahdi akan keluar untuk menyelamatkan sehinggalah masjid ini akan dibuka dan sehinggalah Jumaat akan kembali seperti biasa. Dan ada juga yang menyebut dengan penutupan masjid ini bermakna akan datangnya Ya'juj Ma'juj. Bagi saya dan kitalah yang mempelajari dan dirasah, study pada tanda-tanda kiamat yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara ini bukanlah satu perkara, bukan kita menafikan, dan memang kita berada di penghujung dunia, kita berada di penghujung dinding terakhir untuk Allah Ta'ala menamatkan episod kehidupan manusia di atas bumi dunia yang fana ini. Tetapi kita kena faham dari segi kronologi hadis-hadis yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda kiamat. Antara yang jelas yang disimpulkan oleh majoriti ulama dalam memahami hadis-hadis asyaratus sa'ah ini, dia bahagikan kepada dua, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Walaupun berlaku khilaf juga beberapa perkara nuktah ini, tidak lari daripada khilaf pandangan-pandangan, tapi paling tidak kita memberi pandangan. Kita yang mengulas ini jangan lari daripada apa yang dibincang oleh ulama. Jangan pandang-pandang sendiri, teka-teki sendiri. Perkara ini ilmu Allah, dalam ilmu ghaib yang hanya di Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Umpama sepertilah kita menghadapi apabila masuk bulan Ramadan, kita menghadapi merebut pahala atau fadilat Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda menyebut umum, taharru, kita hendaklah berusaha beribadat setiap malam Ramadan. Kemudian dalam malam Ramadan ini ada 10 hari terakhir. Dalam 10 hari terakhir pula disebut secara spesifik. Hari-hari itu ialah hari-hari Layalu al-witr, malam-malam witir, malam ganjil. Dalam malam ganjil pula ada lebih spesifik, ada menyebut sekitar malam 21, ada menyebut sekitar malam 25, 27 Ramadan, malam ganjil tertentu yang lebih munasabah berlakunya Lailatul Qadar. Pun begitu, Lailatul Qadar ini tetap ilmu ghaib, pengetahuannya hanya di sisi Allah. Setiap orang yang beramal pada malam itu, setiap malam ganjil, mungkin dirasa keunikan dan ada nilai-nilai malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Tapi esok kan malam yang ganjil seterusnya dirasa ada juga. Sehinggalah setiap malam ganjil masuk perasaan yang sama, feeling yang sama, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tetap menyembunyikan. Hanya dia menggalakkan kita berlomba supaya beribadat, dan fokus beribadat itu ialah pada malam-malam ganjil. Walaupun tidak malam ganjil, tapi tetap malam ganjil ini ada satu malam dimustajabkan atau malam berlakunya Lailatul Qadar. Ini sebagai contoh.
Tidak ada orang boleh dakwa malam semalam saya beribadat, malam itu malam Lailatul Qadar. Tidak sekali-kali. Tak mungkin berlaku begitu. Tapi sebaliknya, semua tidak tahu. Serah kepada Allah, satu malam ada, cuma ulama sebut ciri-cirinya. Walaupun ciri-cirinya disebut oleh ulama, kita tidak boleh mendakwa. Kerana dakwaan itu merugikan. Contohnya, sebagai contoh, kita kata malam ini, berlaku Lailatul Qadar dengan ciri-ciri yang kita yakini. Maka bagi yang lemah iman, lemah semangat, dia kata sudah cukuplah. Aku tidak ada peluang untuk Lailatul Qadar. Malam seterusnya dia kata lepas dah, telah berlalu. Fatatni Lailatul Qadar. Telah rugi kepadaku malam Lailatul Qadar. Bagi yang beramal dah, dia kata cukup dah, aku dah dapat dah Lailatul Qadar. Jadi rugi belaka. Sedangkan Islam mengajar kita ni bersungguh. Setiap malam tidak pernah surrender, tidak pernah berasa lemah. Kita berurusan asasnya mendapat kerajaan Allah, bukan Lailatul Qadar itu. Maka tuan-tuan begitu juga asas kita berfikir dalam berhadapan dengan tanda kiamat. Kiamat tetap berlaku. Bahkan pada diri kita akan berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat? Idza mata ar-rajul qamat qiyamatuh. Apabila mati seseorang lelaki, maka berlakulah kiamat. Kiamat kepada kita akan tetap berlaku. Sebagaimana dunia berlaku kiamat, diri kita akan berlaku kiamat dengan kematian. Kematian adalah proses kiamat pada diri manusia. Maka dunia ini berlaku kiamat dengan proses yang dibuat oleh Allah Ta'ala dengan ada tanda-tanda yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Saya rasa itu sebagai permulaan bicara kita pada sesi ini. Mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah dan saya akan bersambung dengan siri yang seterusnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.